إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله syukur kepada Allah bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan saleh kita, dan pertemuan kita juga merupakan amalan saleh. Mudah-mudahan menjadi pemberat amalan kita pada hari akhirat esok, insya-Allah. Allah Ta'ala firman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu, Allah, akhrajakum min butuni ummahatikum, yang telah mengeluarkan kamu daripada perut-perut mak-mak kamu. La ta'lamuna syai'an, tak tahu apa-apa pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, kemudian Allah Ta'ala jadikan kepada kamu as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, akal. Mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi makhluk yang dikatakan manusia ni, Allah Ta'ala berikan dia panca indera, mata, telinga, akal, yang semuanya itu adalah alat untuk dia mengenal Tuhannya, untuk dia mendapat ilmu, untuk dia mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Maka daripada baby yang tidak tahu apa-apa, dia mempelajari ilmu sedikit demi sedikit, disebabkan mata yang Allah bagi kat dia, disebabkan telinga yang Allah bagi kat dia, dan Allah Ta'ala bagikan dia akal. Apabila dia besar, dia boleh membezakan antara baik dan buruk. Kemudian dia mempelajari ilmu, kemudian dia mengenal Tuhannya dan dia mengenal agamanya. Sebab itu kewajipan pertama ialah al-ilm, ilmu, iaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu ialah mengenal Allah dan mengenal nabinya dan mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Itu ilmu, kewajipan atas setiap orang muslim mukmin. Akibat daripada tak menggunakan panca indera, ataupun ada mata tak nak tengok, ada telinga tak nak dengar, ada akal tak nak fikir, seperti yang Allah ceritakan ahli-ahli neraka. Apabila Allah kata kepada puak-puak ni, Allah menceritakan tentang mereka. Mereka kata apa? Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Qalu, mereka kata, law kunna nasma', kalaulah kami dulu dengar, kemudian berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tak akan jadi ahli neraka. Kalau kami dengar dan kami fikir, maka kami tak jadi ahli neraka. Allah Ta'ala firman, walaqad dhara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya zara'na li jahannam, kami jadikan jahannam kathiran minal jinni wal ins, penuhkan dia dengan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, ada jantung tapi tak berfikir dan tak memahami. Walahum a'yunun, ada mata, la yubsiruna biha, tak tengok. Walahum adhanun, ada telinga, la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami, mereka itu macam binatang ternak. Bal hum adall,
bahkan lagi sesat lagi daripada binatang ternak. Faulaika humul ghafilun, dan mereka itu orang-orang yang lalai, ghaflah, cuai, lalai. Maka lagi Allah ceritakan tentang Jahannam. Kenapa dicampakkan manusia dalam Jahannam? Ada jantung tak nak fikir. Akal manusia tak di sini rupanya. Akal manusia di sini, jantung dia tu. Qulub, terjemahan bahasa Inggerisnya betul, heart. You are in my heart, engkau dalam jantungku. Orang Melayu kata hati, engkau dalam hatiku tak. Hati itu maksudnya sinilah, jantung, bukan liver. Kan? Dia tak kata you are in my liver tak. My heart, heart tu jantung. Qulub, Allah jadikan jantung, dan semuanya ada dalam jantung. Cara nak akal, nak berfikirnya kat jantung, perasaan sayang kat jantung, nak marah kat jantung, semua-semua situ. Kalau benda ni tak betul ataupun tak elok, maka keseluruhan badannya tak elok. Kalau ketui benda ni elok, eloklah keseluruhan badannya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itulah jantung, al-qalb. Maka jantung penting. Kalau sakit jantung, kena IJN lah. IJN lah. Jantung. Kalau sakit luaran, hak yang kita panggil sakit jantung, hak kena bypass dan sebagainya, sakit jantung juga menyebabkan badan juga, operasi badannya tak betul lah. Kalau jantung tak betul, ataupun kalau jantung problem, seluruh badan problem. Kan? Sebab jantung bekalkan oksigen, darah. Maka kalau hak jantungnya tak betul ataupun jantungnya sakit, keseluruhan badannya sakit. Mula jantung, boleh lepas jantung dia boleh jadi buah pinggang. Lepas buah pinggang yang leleh. Sebab darah tak masuk, darah tak cukup, darah tak ada oksigen. Jantung sakit dari sudut rohani pun masalah juga, sama. Jantung dia sakit dari sudut rohani ni, dalamannya, maka rosak badannya, penuh dengan sifat mazmumah, tak berfikir tentang Allah, tak pernah berfikir tentang diri sendiri. Rosak diri dia, rosak. Maka jadi ashabul jahim atau ashabus sa'ir, jadi dia ahli neraka dia. Kalau sekiranya tak menggunakan panca indera yang Allah beri untuk berfikir. Arab jahiliyah kenapa sesat? Sebab ada panca indera tapi mensia-siakannya. Seperti ayat yang kita bacakan tadi tu. Ada mata tak nak tengok, ada telinga tak nak dengar, tak nak berfikir dia. Apabila Nabi bawa dakwah, ditutup telinganya. Sama macam Yahudi. Bila Nabi dia bawa dakwah, tutup telinga. Tapi pokok Yahudi bukan setakat tutup telinga, mata-mata ditutupnya, supaya satu tak nak dengar, tengok Nabi dia pun dia tak mau. Arab jahiliyah pun begitu. Dia hasutnya orang supaya jangan dengar Muhammad. Maka sesat dia, sesat dan sesat dan sesat. Mereka tak yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka tak yakin apa agama yang dibawa oleh Nabi. Pada hari akhirat mereka diazab oleh Allah Ta'ala. Pada waktu dunia mereka tak nampak. Hari akhirat mereka diazab. Bila Allah azab mereka, mereka minta apa? Balik ke dunia. Nak minta balik ke dunia untuk apa? Untuk beramal. Inna muqinun, sekarang kami dah yakin. Surah Sajdah setiap pagi baca. Diazab, minta balik ke dunia sebab mereka dah yakin. Dulu tak yakin sebab tak nampak, tak nak berfikir. Bila Allah dah azab dia, dia nampak dah azab itu, baru dia yakin. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Muhammad, lau kana aradan qariban, kalau apa benda yang kau nak bentangkan ini dekat, jalan yang kau bawa ni dekat, wa safaran qasidan, perkara yang kau nak bawa ini benda yang nampak tujuannya, kemana nak pergi nampak, lattaba'uka, mereka akan ikut engkau wahai Muhammad. Walakin ba'udat alaihimu syuqqah, tapi jauh, jalan ni jauh. Alaihimu syuqqah, ada duri-duri, ada halangan-halangan. Orang munafik tak akan ikut.
Orang munafik tak akan ikut sebab jalannya jauh, penuh, susah, payah nak pergi sana. Kemana yang jalan yang jauh dan susah payah ni? Syurga Allah lah, syurga. Maka kita tak nak berfikir tentang diri kita. Siapa diri kita? Tak pernah berfikir untuk apa kita hidup kat muka bumi, dan tak pernah pun berfikir ke mana kita akan pergi. Sebab itu jadi hanyut dan hanyut. Dia tak tahu apa nak kena buat dalam kat dunia ni. Dia tak tahu ke mana dia nak tuju sebenarnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tak membawa dia ke jalan yang sepatutnya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah tak membawa dia jalan kenal Allah dan kenal Rasulnya. Walaupun dia ucap la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah, dia tak nampak depan dia ada syurga dan neraka. Tak pernah berfikir satu hari apa makna la ilaha illallah ni, apa makna Muhammadun Rasulullah. Adakah berpada dengan tak ada Tuhan melainkan Allah, full stop, dan Muhammad itu pesuruh Allah, habis? Itulah agama dia. Maka kalau sekadar itulah agama dia, tak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad pesuruh Allah, sebab itu dia tak tahu nak kena buat apa kat muka bumi ni. Dan sebab itu dia tak tahu ke mana dia nak pergi. Kalau dia faham bahawasanya la ilaha illallah, la ilahal ma'buda bihaqqin illallah, tak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Azza wa Jalla, maka baru dia faham hidup dekat muka bumi Allah Ta'ala mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Muhammadun Rasulullah bukan sekadar Muhammad pesuruh Allah. La matbu'a bihaqqin illa Rasulullah, maknanya tidak ada yang kita ikut dengan sebenar-benarnya melainkan hanya mengikut Muhammad. Maka baru dia tahu atas muka bumi Allah Ta'ala ni kena ikut Nabi, kena ikut yang dibawa oleh Nabi. Apa benda yang Nabi bawa ikut, beriman kepada Nabi, membenarkan apa yang Nabi bawa, ikut Nabi dia. Maka bila dia faham dua ni, tujuan nak ke mana? Syurga Allah. Nak ke sana syurga tu. Tok kita Adam asalnya dari sana tu. Sekarang kita dalam perjalanan nak balik kampung. Syurga Allah Azza wa Jalla tinggal lagi dalam perjalanan jauh dan banyak halangan syaitan dan macam-macam lagi. Maka ada yang berjaya sampai balik kampung, ada yang aksiden tengah jalan, ada yang tak jumpa jalan, tak dapat dia balik kampung dia. Maka ni semua ni Allah Ta'ala panca indera tu itu. Arab jahiliah dia tak nak guna panca indera dia. Bila dia tak nak guna panca indera dia, ilmu tak masuk. Bila ilmu tak masuk, yang masuknya khurafat, yang masuknya dongeng-dongeng, yang masuknya cerita tak masuk akal, yang masuknya siamayal, yang masuknya ikut bomoh, yang masuknya ikut tukang nujum. La ilaha illallah tapi pergi jumpa bomoh lagi. La ilaha illallah pakai tangkal lagi. La ilaha illallah percaya benda ni menyebabkan mudarat. La ilaha illallah kalau kita tak buat ritual ini, nanti anak ini akan sakit. La ilaha illallah baby pakai benang hitam lagi. La ilaha illallah telik nasib lagi. La ilaha illallah macam-macam syirik dia buat tanpa disedari. Bahkan ada yang sedar, tapi nak macam mana? Jangan pergilah, jangan pergi, ni syirik. Datang makcik, datang pakcik, ini usaha, apa salahnya? Kita bukan percaya pun, kita tanya aja. Sedangkan kalau tanya aja telah tak diterima salat 40 hari, 40 malam, apatah lagi kalau mempercayainya. Man atakahinan aw arrafan, siapa datang bomoh dan tukang tilik, fasa'alahu wa saddaqahu, tanya, membenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kufur dia dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah kehidupan harian, nabinya tak nak diikut, tapi Muhammadun Rasulullah amalannya tak nak ikut Nabi. Muhammadun Rasulullah, tak siapa-siapa dia nak ikutnya.
Kita tak pernah guna fikiran kita, dan kita tak pernah berfikir apa yang kita buat. Allahu Akbar. Kenapa buat macam tu? Tak pernah fikir pun. Sebab dah sekolah mengajar begitu, begitulah caranya. Berapa ramai yang sujud Allahu Akbar, sujud pertamanya elok atas 7 anggota, duduk antara 2 sujud, turun sujud kedua kaki terangkat, kaki tak turun bawah, dia terangkat. Duduk antara 2 sujud, dia silang kaki dia. Bila dia sujud kedua, silang tu tak lepas. Pernah nampak lah? Tak pernah. Sangat banyak, sangat banyak. Tak percaya sembahyang belakang-belakang. Jangan pilih belakang, pilih saf pertama. Tapi kadang-kadang kita duduk belakang juga tak. Ahad tu yang kita nampak. Solatnya dia buat dalam keadaan apa nak kata? Lalai tak? Lalai. Orang yang tahu ada dengan ilmu tak sama ibadat dengan orang tak ada ilmu. Bila dia sujud atas 7 anggota, dia tahu ini Nabi perintahkan. Nahnu ma'syaral anbiya, kami sekalian para nabi diperintahkan sujud atas 7 anggota. Bila dia sujud 7 anggota, dia pastikan kena lantai. Tapi berapa ramai yang tak pastikan, bahkan tak tahu pun betul tak dia buat tu. Tak. Bila kita kata sujud dia tak betul, pandailah. Oh, kata kita pula sujudnya masih lagi menghamparkan tangan macam anjing yang Nabi larang. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, salat kamu macam kamu tengok aku salat. Ada seorang salat datang kat Nabi, Assalamualaikum, jawab. Nabi kata a'id fa innaka lam tusalli, kamu pergi ulang balik, kamu tidak salat. Pergilah balik, dia ambil wuduk, dia salat balik, dia salat. Kemudian datang kat Nabi lagi, Nabi kata a'id, pergi balik, kamu tidak salat, pergi semayang balik. Pergi kali kedua, datang balik kan Nabi, Nabi kata a'id, pergi ulang balik, kamu tidak salat. 3 kali dia salat, Nabi kata dia tidak salat. Adakah dia buat apa tak macam hak yang orang lain buat? Mesti dia buat macam orang lain buat tak? Sebab semua orang sembahyang, semua orang boleh tengok. Kalau rukuknya gitu, rukuknya gitulah. Tapi kita tak pernah tahu macam mana bentuk Nabi rukuk. Tahu, memang tahu dia tunduk, tapi tak pernah tahu bentuk Nabinya bagaimana. Sujud, tahu sujud, tapi tak tahu apa syarat yang mesti ada dalam sujud tak. Mungkin begitulah orang tu. Hadis ni terkenal, musi'u salatahu, hadis orang yang salatnya salah. Nabi suruh ulang 3 kali diulang. Nabi suruh ulang lagi kali yang keempat. Wahai Nabi, aku tak tahu nak buat macam mana, ajarkan aku salat, kata lagi tu. Maka Nabi ajarkan salat. Hadis panjang, hadis tentang salat. Maka kita salat tak pernah bertanya, adakah solat kita betul ke? Tak ikut betul tak cara yang Nabi kita mau? Kemudian saf solat. Imam setiap kali nak salat, istaqimu, kan? Lurus, kita dapatkan saf. Tapi saf solat kita rapat ke tak? Dah berbuih mulut imam kan kalau cakap. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salat kamu macam kamu tengok aku salat. Maka para sahabat salat bagaimana? Bagaimana safnya? Bahu bertemu bahu, bahkan riwayat sahabat kaki bertemu kaki. Tapi saf kita boleh masuk lagi orang, lagi seorang. Antara kita dengan orang sebelah boleh masuk seorang lagi. Tak ada nak ada soal, dah kau sedar ke kau tidak? Sedar ke tak tu? Allahu Akbar, sedar tak sebelah ni tak ada orang? Sedar tak kita jauh dengan orang sebelah? Bila budak masuk dalam saf, dulu kendian. Apa ni saf putus, budak masuk, tak sunat. Dulu kendian putus saf, kan? Sebab ada budak. Tapi orang tua yang solat yang tak kena antara satu dengan lain, tak heboh dia putus saf. Tapi kalau budak masuk, saf putus, boleh short sampai hujung pula tu, batal. Sedangkan hak tu tak ada ulama fiqh kata macam tu, tak ada.
Mazhab Syafi'i, kalau ada kosong hujung tu, budak diisi hujung. Betul, budak janganlah bagi belakang imam. Tapi kalau orang tuanya tak pandai-pandai, kalau orang tuanya tak reti cara salat, budak yang reti, yang belum balik, dia duduk belakang imam. Itu hukumnya. Berapa banyak budak tahfiz yang belum balik tadi, hafal Quran, tahu dia cara salat, dengan hak yang tua-tua, hak tak reti. Kalau imam patut nak buat macam mana? Sedangkan soft kat belakang tadi pun tak penuh, kita hak duduk belum kosong depan mata, kosong depan mata, tak diganjaknya ke depan, tak ke depannya dia, yang orang sebelah pun tak dirapatnya ke tengah. Maka solat kita jangan jadi orang lalai, ghafilun, ghaflah, kata apa Ustaz Samsuri, apa ghaflah jingga, lalai, cuai. Tapi tak pernah kita berfikir tentang solat kita, tak pernah berfikir tentang wuduk kita, tak pernah berfikir amalan haji dan umrah kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku masuk syurga, illa man aba, malaikat orang yang enggan masuk. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa dia yang tak nak masuk syurga ni wahai Rasul? Man ata'ani dakhal jannah, siapa yang taat kepadaku masuk syurga. Wa man asani, siapa bermaksiat kepadaku masuk neraka. Apa maksud maksiat kepada Nabi? Maksudnya tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hak ni penting, sehingga Nabi kata saw sufufakum, merapatkan saf kan. Sama ada kamu merapatkan saf kamu, ataupun Allah akan memecah belahkan antara hati-hati kamu. Hak Nabi sebut sebelum solat, sama ada kamu rapatkan saf ataupun Allah akan pecah belahkan hati-hati kamu. Maka umat Islam pada akhir zaman ini berpecah belah. Berpecah belah itu sebab, antara sebabnya saf solat tak betul-betul lagi. Saf solat tak betul-betul lagi. Orang yang ada besarkan, agungkan sunnah Nabi dalam jiwa dia, maka salatnya mesti kena orang sebelah. Kalau rasa tak kena, dia rasa tak sedap solat dia, mesti kena. Tapi kalau orang tua kampung kita, bukan kampung ni lah, kampung saya lagi dirapatnya, lagi dijauhnya, lagi dirapatnya, lagi dijauhnya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pukul orang sebelah dia nak rapatkan dia. Berlaku dekat Masjid Raub saya sembahyang sebelah orang tua ni, dia pukul kawan hak sebelah tu, hak yang nak rapatkan saf, dia pukul. Dia kata apa? Apa kau ni asyik nak rapat dengan aku je? Ni orang tua, dah ada tua, ngok, minta maaf lah, tak belajar, tak mengaji, dah tua, tapi tak kerti nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pukul je kawan nak rapatkan saf. Jangan ada perangai dekat sini. Kalau nak rapatkan dengan kita, yes, lagi rapat, lagi bagus. Jangan dibiarkan setan masuk dengan lori-lorinya, punya luas kan. Ni jangan jadi orang lalai, jangan cuai, jangan lalai. Beragamalah kita sebagaimana yang Nabi tunjukkan kepada kita. Beragamalah, berakidahlah sebagaimana akidah Nabi tunjuk kepada kita. Jangan jadi seperti ashabus sa'ir, ahli neraka. Tak nak dengar dia, tak nak fikir. Apabila kita dengar, kita akan berfikir. Banyakkan dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak baca hadis Nabi. Masalah kita kurang baca hadis Nabi, maka Nabi tak dibesarkan dalam jiwa. Nabi kita tak kenal. Tapi kalau maulid ni setiap tahun mau buat belaraknya, setiap tahun habiskan duit masjid untuk buat program maulid. Jangan lupa buat spanduk lagi. Rasul junjungan kita, Rasulullah kami sayang padamu, macam-macam lah. Tapi hakikat sayang Nabi itu disebut dalam Quran. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kau cintakan Allah, kau ikut aku. Kata Nabi, ikut Nabi. Kalau cinta Allah, ikut Nabi. Jangan jadi Yahudi, mendakwa cinta Allah, nabinya dibunuh.
Mendakwa cinta Allah, Nabinya tak diikut. Nabi mesti diikut. Besarkan sunnah Nabi dalam jiwa. Bila orang bacakan hadis Nabi, letak atas kepala, alal aini wal ras, junjung atas kepala. Tapi kita tak baca hadis Nabi, oh hadis Nabi dah, tapi ustaz aku kata lain kan? Ustaz dia kata lain. Ni hadis Nabi dah. Umar bin Al-Khattab, anaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dua-duanya terkenal, semua kita kenal. Ibnu Umar ditanya kepada Ibnu Umar tentang masalah tamattu' dalam haji, boleh? Ibnu Umar kata. Orang ni kata dulu bapa engkau kata tak boleh. Ibnu Umar kata apa? Bapa aku punya cakap kan, Nabi punya cakap mau ikut. Kata Ibnu Umar, mau ikut cakap bapa dia ke mau ikut cakap Nabi? Aku kata hadis Nabi, kau boleh kata qala fulan, aku kata hadis Nabi, kau boleh cakap fulan kata Ibnu Sirin baca hadis Nabi kat satu orang, duk main batu baling batu, main baling batu. Tak boleh baca hadis Nabi. Dia kata, alah, apa salahnya, letak pil aku kata hadis Nabi, kau boleh buat dia je. Mulai hari ni aku tak akan cakap yang kau selama-lamanya. Hadis Nabi. Imam Malik rahimahullah dalam majlis fiqh duduk macam mana dia mau, macam ni ke, apa hukum sembarang, boleh. Majlis fiqh, duduk dalam majlis bacaan hadis, duduk dalam keadaan betul khusyuk. Dia pakai baju putih, bagi wangi tempat, pakai bukhur bakar bagi wangi, baca hadis Nabi. Membaca hadis Nabi sendiri pun dalam keadaan sangat hormat. Apabila ada orang bercakap di belakang dan bergelak ketawa di belakang, dia bangun, dia pakai kasut, dia balik. Imam Malik rahimahullah. Kita dak hadis Nabi, memanglah hadis Nabi, aku tahulah hadis Nabi, tapi ustaz aku kata lain. Ustaz dia kata lain. Ustaz kau lebih besar daripada Nabi kan? Ni jangan jadi orang ghaflah, lalai. Hadis Nabi besar dalam makan. Berapa banyak lagi makan tangan kiri, minum tangan kiri. Lalai. Tengah makan ambil cawal tangan kiri. Tak ada rasa bersalah. Mat, tangan kiri mat. Okey. Baru tengok. Saya kira tak boleh. Makan lagi. Kiri juga diangkat. Mat, tangan kanan mat. Sorry, silap. Minum. Letak lagi. Makan. Kali ketiga, kiri juga diangkat. Mat, aku dah cakap mat 3 kali. Aku cakap mat, tangan kanan. Yalah. Nampak? Nabi kata, ya gulam, budak, samillah, baca bismillah. Makan tangan kanan, makan yang mana hampir. Jangan makan tangan kiri, kerana syaitan makan dan minumnya tangan kiri. Tapi kita tak ada. Sunnah Nabi tak ada dalam makan minum tangan kiri saja. Makan chicken chop ke apa, potong tangan kanan, cucuk tangan kiri, tangan kiri. Chef semua tengok dalam TV, chef selebriti ke tak selebriti ke, dengan bangganya tangan kiri diangkat. Mana dia maulid Nabi tu? Mana maulid Nabi setiap tahun tu? Hak duk belarak, buat letih, minum seokok. Habis, itulah sunnah Nabi dia agaknya. Rokok tak baby. Kita cakap bab Palestin, boykot McDonald, boykot tu, boykot ni, boykot. Ya Allah, rokok tu jenuh benar dia nak boykot. Rokok tu dah. Dah Palestin dibunuh, bombang. Ini wa man lam yahtam bi amrin muslimin. Siapa yang tak ambil berat urusan orang Islam, maka dia bukan di kalangan kita. Isau okok kalau. Apa hal? Mana dia sunnah Nabi? Nabi tak isau okok dah. Alah, ustaz bolehlah cakap sebab ustaz tak merokok. Ya, kita tahu. Kita tak merokok, kita bolehlah cakap tak? Jadi kita beritahu kepada orang yang merokok, ada usaha tak nak berhenti? Tu soalan dia. Ada usaha tak nak berhenti? Hak ni patutnya imam-imam masjid, jabatan agama,
Siapa imam rokok, jangan bagi jadi imam. Habis cerita. Oh, nak jadi imam juga, cuba dalam tempoh 5 bulan ni tolong berhenti rokok. Pergi quick smoking clinic. Apa? Klinik berhenti merokok. Pergilah mana-mana hospital, mana-mana belajar berhenti rokok. Bilal, jawatan agama sepatutnya buat syarat. Kena tengok ni, Bilal yang merokok tak boleh jadi Bilal. Kena buat macam tu, baru nak berhenti agaknya. Fatwa dah bergeleng-geleng dah, bergetas-ketas dah, fatwa keluar dah. Fatwa Jabatan Agama Islam Selangor, haram rokok, haram rokok, haram rokok. Fatwa ulama-ulama dunia, tak ada siapa kata makro. Dulu bolehlah kata makro. Satu, sebab kita tak terdedah dengan penyakit-penyakitnya. Yang kedua, ustaz pun merokok. Sebab tu makro. Lah ni tak ada dah, tak ada siapa ulama kata makro dah, tak ada. Ala ustaz, saya dah merokok 50 tahun. Elok je, memang belum cukup time. Belum cukup time. Tunggu time. Hak ada baru merokok 2 bulan dah mati. Dia 40 tahun tak mati. Okey, tak apa, no problem. Merokok lah. Tunggu time lah. Tunggu time. Mokok dapat sakit jantung. Pergi IJN minta maaf, doktor tak bedah. Doktor tak akan bedah. Melainkan dia berhenti merokok. Jadi merokok ni dah jenuh mulut cakap dah. Bagi jadi kita Muslim, mukmin, tak buat benda yang melalaikan. Tinggalkan benda yang tak bagi manfaat. Itulah. Walaupun dia kata tak ada dalil jelas dalam Quran. Quran kata la darara wala dirar. Tak ada kemudaratan yang boleh kena, tak ada mudarat yang boleh buat kat orang lain. Isap okok kena orang sebelah. Asap rokok orang sebelah lagi teruk. Orang sebelah lagi teruk. Nabi makan bawah pun Nabi tak bagi datang masjid. Ini makan isap okok. Lepas maghrib isap okok kat luar dah. Sehari isyak pula masuk dalam. Mana sunnahnya? Mana maulid setiap tahun tu? Maka kita harap kita beragama Islam dengan tidak lalai dan tidak cuai. Jadilah seorang Muslim yang baik, kan? Yang baik. Kita kata janganlah berhenti merokok on the spot. Kita faham. Tapi pelan-pelan lah, ada usaha. Tapi yang masalahnya sebab dalam hati langsung tak nak berhenti, tak nak lah. Maka dalam hati tak mau ikut sunnah Nabi, memang tak nak ikutlah dia. Sampai matilah dia makan dengan tangan kiri tadi tu. Sebab tidak ada Nabi di dalam jiwa dia. Maka besok kita mati, kita mengharapkan syafaat siapa? Kita harapkan syafaat Nabi kita, syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hak kita nak minum dekat telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi panggil halumu, mari. Minum dekat telaga Nabi, haud Nabi. Apabila semua telah datang, Nabi diberitahu bahawasanya mereka ini telah mengubah agama engkau, wahai Muhammad. Mereka ini telah mengubah dan telah murtad daripada agama engkau. Nabi kata apa? Fasuhkan. Kata orang muda zaman sekarang, boleh belah. Pergi. Fasuhkan. Nabi tak mau. Nabi halau dia. Tak dapat kita minum dari telaga Nabi, haud Nabi. Mudah-mudahan kita masuk di kalangan umat Nabi yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syarat kenal Tuhan kita, kenal Nabi kita dan buat sunnahnya, dan juga kenal agama kita dengan dalil-dalilnya. Kenal agama kita. Masalah kita pula, agama kita tak berapa nak faham, apatah lagi agama yang lain. Anak perempuan kita kawan dengan Hindu, boleh terpikat dengan lelaki itu nak masuk agama Hindu. Sebab agama dia pun dia tak faham, apatah lagi nak faham agama Hindu. Kalau dia faham agama dia, dan kalau dia faham agama Hindu, tak tergamak dia nak tukar agama Hindu. Tak teruk sangat kan. Tapi semua ni sebab kita beragama dalam keadaan ghaflah. Kita beragama dalam keadaan cuai. Kita beragama dalam keadaan lalai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita pahala yang banyak dalam bulan Ramadan ni. Dan tak ada apa yang kita harapkan dalam bulan Ramadan ni dan sepanjang hidup kita, melainkan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan beri kita syurga Allah Azza wa Jalla.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.